Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari semalam, hari Khamis, 24 hari bulan Oktober 2024, Najib Razak, bekas Perdana Menteri, secara khususnya Perdana Menteri ke-6, telah melalui anaknya membuat satu kenyataan di perkarangan Mahkamah Kuala Lumpur, di mana ianya mengandungi satu kenyataan 8 perenggan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Terdapat beberapa persoalan yang telah tertampil, terutamanya di pihak awam, berkaitan kandungan kenyataan tersebut dan kewajaran kenyataan yang dibuat oleh Najib Razak memandangkan keputusan di hujung kes pendakwaan dalam kes 1MDB adalah ditetapkan pada minggu hadapan, iaitu 30 hari bulan Oktober 2024. Pertamanya, undang-undang negara kita adalah berbentuk undang-undang yang adil untuk semua pihak, iaitu untuk pihak pendakwa raya, pihak tertuduh, pihak mahkamah dan juga pihak masyarakat. Tetapi untuk memahami konsep keadilan Undang-Undang Jenayah Malaysia dan sistem tadbir urus jenayah di negara kita, kita kena analisa sesuatu perkara mengikut fakta dan latar belakangnya sendiri. Yang kedua, fakta dalam kenyataan Najib Razak tersebut bukannya suatu permohonan maaf mutlak. Najib Razak telah menyatakan bahawa beliau meminta maaf kerana pada masa perkara-perkara yang tidak betul berlaku di dalam 1MDB dan SRC, beliau, yakni Najib Razak, merupakan ketua atau menerajui entiti tersebut sebagai Menteri Keuangan dan Perdana Menteri. Atas sebab itulah beliau mengatakan dia bertanggungjawab untuk minta maaf. Adakah ini bermakna Najib mengaku dia melakukan kesalahan jenayah? Tidak. Walhal, kenyataan Najib di sini adalah selari dengan pembelaan-pembelaan yang dinyatakan oleh Najib semasa perbicaraan SRC yang telah selesai dan beliau didapati salah oleh Mahkamah Malaysia. Dan begitu juga seperti mana yang ditampilkan di dalam kes 1MDB yang akan diputuskan pada 30 hari bulan Oktober kelak. Seterusnya, kalau itu selari dengan pembelaan dia, maka soalan yang tampil di minda rakyat adalah kenapa kenyataan itu dibuat sekarang? Bagi saya, kandungan kenyataan itu merujuk kepada dua perkara yang berlaku di luar daripada prosedur mahkamah yang tidak mungkin boleh dijadikan sebagai keterangan di mahkamah. Justru komen atau kenyataan Najib Razak adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak di dalam kawalan beliau untuk dibawa di mahkamah sebagai bukti yang relevan. Apakah perkara itu? Yang pertama, berkaitan perbicaraan dan sabitan pegawai-pegawai Petro Saudi di Switzerland yang dilaporkan media antarabangsa dan juga dipetik oleh media tempatan pada masa itu, di mana Najib Razak merujuk kepada keputusan kes tersebut dan mengatakan bahawa jelas beliau tidak dikaitkan dalam kes itu sebagai orang yang melakukan atau terlibat secara salah. Bagi saya, perkara itu dilaporkan oleh media antarabangsa dan dari segi undang-undang dan dari segi fakta adalah hak orang yang terbabit membuat kenyataan balas atau merujuk dalam satu kenyataan asing.
Bolehkah prosiding itu dibawa ke mahkamah di 1MDB? Masalahnya, kerelevanan keputusan di Switzerland akan melalui halangan-halangan perundangan untuk mana-mana pihak, sama ada pihak pembelaan maupun pihak pendakwa raya nak tampilkan sebagai bukti di sini. Kerana apa? Pertama sekali, pertuduhan di Switzerland adalah terhadap pihak yang lain. Pertuduhan di Switzerland adalah berkaitan dengan undang-undang jenayah yang berbeza daripada yang dituduh terhadap Najib Razak di Malaysia. Yang ketiganya, keperluan penampilan keterangan di Switzerland besar kemungkinan tidak memerlukan apa-apa rujukan tentang penglibatan Najib Razak jika ada. Justru tidak semestinya Mahkamah Malaysia berpendapat jika pun kesemua keterangan di Switzerland dibawa oleh mana-mana pihak untuk dinilai di Malaysia, ianya boleh memberi kesan kepada keputusan perbicaraan 1MDB ini. Itu sebabnya ianya tidak semestinya menjadi perkara yang tergolong di dalam perkara subjudis, iaitu di bawah penilaian mahkamah. Dan kerana perbicaraan Petrosaudi sudah selesai, maka bagi saya tidak atau bukan tidak adil untuk Najib Razak membuat kenyataan berkaitan perkara itu. Isu kedua yang dibangkitkan dalam kenyataan beliau adalah satu pendapat yang dilaporkan oleh The Edge berkaitan bagaimana jenayah ataupun kesalahan-kesalahan kebobrokan dalam 1MDB dan SRC berlaku. Itu adalah pendapat. Itu adalah suatu pandangan dari segi undang-undang. Pendapat atau pandangan tidak mengikat mahkamah. Justru Najib Razak maupun pendakwa raya tidak boleh membawa pendapat orang ramai maupun pendapat mana-mana pakar jika pun ada tentang bersalah atau tidak bersalah. Ianya adalah tanggungjawab mahkamah untuk menilai keterangan yang ditampilkan dalam perbicaraan mahkamah. Bukan sumber-sumber luar yang tidak tertakluk kepada soalan-soalan di atas ataupun di kotak saksi selepas mengakad sumpah. Oleh itu, kita tidak boleh menghalang kalau pihak surat khabar ingin membuat analisa walaupun perbicaraan sedang berjalan, maka kita tidak boleh halang mana-mana pihak merujuk dan memberi kenyataan berkaitan dengan analisa tersebut. Oleh itu, keempatnya, bagi saya, kenyataan tersebut wajar dinilai dari perspektif yang betul. Ianya bukan merujuk kepada perkara-perkara yang tertakluk di dalam perbicaraan dan yang menanti keputusan. Walau apa sekalipun, jika punlah ada mana-mana bahagian dalam kenyataan 8 perenggan Najib Razak tersebut yang mungkin berbaur mendahului keputusan mahkamah, ianya adalah cuma untuk pihak pendakwa raya menentukan sebab merekalah yang menjalankan perbicaraan. Kita di luar cuma membaca laporan media yang memetik pembacaan 2 atau 3 minit berkaitan dengan perbicaraan 4, 5 atau 6 jam sehari di mahkamah. Kita tidak boleh menilai secara perundangan adakah kenyataan Najib itu semestinya menjurus kepada mendahului mahkamah untuk tindakan penghinaan mahkamah diambil. Itu adalah tanggungjawab dan tugas pendakwa raya. Bagi saya, sebagai pengamal undang-undang, Najib Razak berhak membuat kenyataan yang beliau buat. Dia tidak mencampuri urusan yang berada di meja hakim untuk keputusan pada 30 hari bulan Oktober ataupun mana-mana tarikh lain yang dirasai sesuai manfaat oleh mahkamah yang mulia itu. Justru saya harap rakyat menilai setiap perkara yang atau perkembangan di negara kita dengan suci hati,
dengan menghormati hak semua pihak dan jangan gopoh membuat kenyataan berpandukan kepada perasaan peribadi dan emosi.